RM200 juta diperuntuk bagi penyeragaman harga. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsyuddin. RM200 juta diperuntuk bagi melaksanakan program pengedaran barang perlu melalui program penyeragaman harga tahun ini. Ini berikutan kerajaan menjedari perbezaan ketara harga barangan di bandar dan pedalaman terutama di Sarawak. Ini bagi membolehkan penduduk di kawasan pendalaman atau luar bandar menikmati 7 harga barangan keperluan asas pada harga yang sama di bandar-bandar. Barangan tersebut ialah gula putih, tepung gandum, minyak masak sawit, beras putih, gas petroleum cecair ataupun LPG, petrol RON 95 dan diesel. Daripada peruntukan itu, RM125 juta khusus untuk pelaksanaannya di Sarawak. Manfaatnya untuk 500,000 penduduk di 112 zon yang merangkumi 538 kawasan pengedaran. Perdana Menteri berucap pada majlis penutupan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sarawak di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Pihak terlibat ekosistem pengeluaran minyak masak diingatkan tidak menyorokkan atau mencatut produk itu berikutan penguatkuasaan harga maksimum esok. Pengurusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa mengingatkan perbuatan sedemikian pada akhirnya akan merugikan peniaga dan peruncit selain mendatangkan masalah kepada pengguna. Kalau kita nak betulkan semua ini, semua orang mesti laksanakan langkah-langkah dengan cara yang betul. Kita tahu profitiari pencatutan adalah bercanggah dengan undang-undang. Begitu juga menyorok barang juga merupakan satu kesalahan. Dan juga apabila satu-satu komoditi ataupun satu-satu barangan dimasukkan dalam tarif harga maksimum, semua orang kena cuba untuk mematuhinya. Bermula esok, harga maksimum bagi minyak masak botol 5 kg ditetapkan pada RM34.70. Aplikasi Sistem Pengurusan Maklumat Beras RIMS diperkenal bagi menggalakkan pertanian moden dalam kalangan pesawah. Pelancarannya sekaligus memperkukuh program Smart Sawah Berskala Besar ke arah meningkatkan tahap sara diri SSL beras negara sehingga 75% menjelang 2025. Yang ladang yang kita buat awal sejak tahun 2001 ini menunjukkan potensi untuk kita meningkatkan hasil padi daripada 3 tan, 2 metrik tan 1 hektar kepada lebih 10 sehingga 10 metrik tan per hektar. Dan ini menunjukkan potensi melalui pengurusan dan aplikasi teknologi yang terkini dalam pengurusan ladang padi negara kita. Datuk Seri Dr. Ronald berkata demikian di pameran Maha 2022 di MIPE Serdang. Smart SBB yang diperkenal sejak Februari tahun lalu menjadi hala tuju baru industri padi dan beras negara. Ia telah dilaksanakan di 9 buah negeri melibatkan hampir 5,000 pesawah dengan keluasan melebihi 11,000 hektar. Laman tenakan antara jadi tarikan pengunjung Maha 2022. Paling menarik perhatian, 2 ekor lembu sador dikenali sebagai comel dan combi. Ikuti tinjauan Suhil Muhammad Noor. Rata-rata pengunjung, terutama kanak-kanak, tidak melepaskan peluang melihat haiwan berkenaan dengan lebih dekat. Mesra dan manja. Panggilan diberi adalah comel. Comel ya tuan. Dan ia adalah lembu tenakan baka limousin yang menjadi tarikan pengunjung di Maha 2022 ini. Kedua-dua lembu berusia 3 tahun 2 bulan.
Menurut pengusaha ternakan Sazwan Cik Daud, combi merupakan lembu daripada baka Charolais, manakala comel daripada baka Limousin. Kedua-dua memiliki berat hampir 1 tan. Saya bagi satu hari, 1 bulan satu suntikan lembu ini. Lepas tu saya mandikan 1 hari 2 kali. Saya bagi makan dedak dalam 9 kilo. Lepas tu rumput lah. Baka luar ni dia senang nak jaga. Bukan susah. Setahu orang dia cakap dia susah nak bela lembu ni. Tapi hakikatnya mudah ya. Lembu macam lembu kampung. Comel dan combi sangat manja dan tidak garang. Haiwan itu suka dibelai dan mudah didekati. Yalah, saya pun rancang memang datang pun tak sangka pula ada lembu sungai kan. So yang excited nak tengok tu. Yang besar pun saya tengok. Dia pernah tengok kat TV ke tu biasalah kan. Dia nak rasa pegang, ui besar lembu ni. Kagum jugalah sebab jarang-jarang tengok binatang besar-besar macam ni kan. Lepas tu boleh belajarlah tengok dia macam apa. Mix hybrid semua kan. So kita dapat tahu boleh tahan jugalah teknologi Malaysia ni kan. Baka lembu jenis Charolais dan Limousin diperkenal Jabatan Veterina beberapa tahun lalu. Suhail Muhammad Nur, RTM. Satu jawatan kuasa siasatan ditubuhkan bagi menyiasat insiden melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Pegawai Imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 3 Ogos lalu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata jawatan kuasa yang dipengerusi Peguam Negara Tan Sri Idris Harun akan bersidang secepat mungkin bagi menyiasat insiden berkenaan. Tan Sri Muhammad Zuki berkata hasil dan syurul siasatan akan dibentangkan kepada Perdana Menteri untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya lagi, jawatan kuasa turut dianggotai Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, Ketua Audit Negara Datuk Sri Nik Azman Nik Abdul Majid dan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki. Pada insiden tersebut, pegawai imigresen yang bertugas sebagai Ketua Operasi Imigresen di KLIA dilapor dimarahi di khailat ramai kerana tiada pegawai imigresen ditempatkan di kaunter bilik VIP sewaktu ketibaan pegawai tinggi kerajaan itu di bilik berkenaan. Seorang penganggur dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru selepas didapati bersalah atas pertuduhan mengedar dadah 6 tahun lalu. Keputusan dibuat oleh Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas terhadap Muhammad Hafizul Cik Muhammad Zahid, 30 tahun, selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir pembelaan. Mahkamah mendapati keterangan tertuduh adalah meragukan dan bercanggah dengan pihak pendakwaan. Mengikut pertuduhan, bertempat di hadapan sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Pasir Pekan Hilir, Wakaf Baru Tumpat, tertuduh telah mengedar dadah berbahaya jenis methamphetamine seberat 89.8 gram pada 22 September 2016. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman mati. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azlinawati Muhammad Arsyad, manakala tertuduh diwakili Peguam Ridwan Ismail. Peguam tertuduh memohon mahkamah meringankan hukuman kerana ia merupakan kesalahan kali pertama tertuduh dan tertuduh tidak pernah disabitkan dengan kes jenayah atau dadah. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Azlinawati pula memohon hukuman berat dan setimpal dikenakan kerana kes dadah berluasa dan menjadi pengajaran kepada tertuduh dan orang awam. Kegembiraan kumpulan pelancong mendaki Gunung Jasa di Cameron Highland bertukar tragedi apabila salah seorang daripadanya meninggal dunia. Dalam kejadian kira-kira pukul 10 pagi itu, mangsa Mark Antoine Anne Marie, 52 tahun dari Perancis, tiba-tiba pengsan ketika berada di dalam hutan. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 10.28 pagi. Bomba yang tiba di lokasi kejadian kemudiannya memberi rawatan awal iaitu bantuan pernafasan buat mangsa namun tiada sebarang tindak balas.
Mangsa disahkan meninggal dunia dan dibawa turun menggunakan pengusung oleh bomba. Menurutnya, mangsa diserahkan kepada pihak polis dan dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut. Kerajaan akan meneruskan projek Fasa 2 Sarawak-Sabah Link Road SSLR dan projek Lebuhraya Trans Borneo. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerja-kerja pembinaan kedua projek berkenaan akan bermula awal tahun depan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, penelitian teknikal bagi projek itu juga kini di peringkat akhir dengan pembinaannya dijangka memakan tempoh selama 3 hingga 5 tahun. Fasa kedua, projek Sarawak-Sabah Link Road yang akan menghubungkan Miri ke Limbang dan Lawas tanpa perlu melalui Brunei. Projek Fasa 2 SSLR dari Sempang Gelugus ke Long Lopeng di Lawas ini akan menghubungkan Mulu sehingga Long Merarap sejauh 326 km dengan kos sebanyak 7.68 bilion ringgit. Ia melibatkan kerja-kerja naik taraf sepanjang lebih 96 km bagi tempoh 3 tahun dengan kos berjumlah 2.93 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan perasmian pembukaan laluan Seksyen Pujut WPC 11 Lebuhraya Pen Borneo Sarawak. Sementara itu, penduduk tempatan yang ditemui rata-ratanya menzahirkan kegembiraan kerana kini dapat menikmati kemudahan jalan yang dinantikan. Pembukaan Lebuhraya Pen Borneo Seksyen Pujut WPC 11 turut dilihat bakal menjadi pemangkin kepada pembangunan di sepanjang jajaran Lebuhraya Pen Borneo Sarawak. Lebuhraya Pen Borneo ni dapat mendatangkan pelbagai manfaat kepada penduduk-penduduk di Miri lah. Terutamanya bagi kawasan Adong, Pujuk Adong macam tu. Jadi dia dapat menjimatkan masa waktu kami pergi ke tempat kerja dan juga menurunkan laluan kesalahan lalu lintas. Dia memudahkan perjalanan saya berulang-alik dari Permai ke tempat kerja saya di area airport. Di samping itu dia juga mengurangkan kesesakan lalu lintas lah untuk saya balik dan pergi ke tempat kerja. Kementerian Pembangunan Luar Bandar sedang mengenal pasti kampung-kampung di seluruh negara yang memenuhi kriteria kampung sejahtera. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata kriteria tersebut antaranya memiliki kemudahan infrastruktur yang baik, aktiviti ekonomi berimpak tinggi, modal insan berdaya maju dan tahap kesihatan yang baik. Bagaimanapun, KPLB tidak menetapkan sebarang sasaran jumlah kampung yang akan diangkat sebagai kampung sejahtera pada tahun ini. Kalau yang paling tinggi kita boleh bagi 1 juta lah. Kalau yang 1 juta ringgit pada kampung tu untuk bukan duit bagi peruntukan pembangunan dalam kampung. Ada yang 100,000, ada yang 200,000 macam itulah. Bergantung pada keperluan di kampung tu. Bergantung pada keperluan. Dia contohnya dia dah cantik dah, jalan baik, elektrik ada, pipe air ada, mungkin surau dia tak begitu cantik. Tapi ketua tu innovation lah, ketua tu kreatif. Kita tolonglah. Tapi kalau dia pun 4 tahun pun tak pernah buat gotong royong, jadi macam mana nak bagi contoh lah macam itulah kan. Beliau ditemui pada program Komuniti Sejahtera Bukit Tembaga di Padang Terap.
Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan perbelanjaan pembangunan DE sebanyak RM256 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 bagi pembinaan Kompleks Sukan Bukit Merbau Pasir Putih, Kelantan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed. Menurut beliau, infrastruktur tersebut akan dilengkapi 6 komponen sebagai persiapan menjadi tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA ke-22 pada 2026. Di Kelantan, ini sejarah bagi Kelantan. Beberapa negeri sudah pun menjadi hos SUKMA ni beberapa kali, 2 kali ada, 3 kali ada. Kelantan tak pernah. Ini kali pertama. Ini rekod bagi Kelantan. Sudah pasti SUKMA dinantikan oleh seluruh rakyat Kelantan, dan komponen utama lah boleh dikatakan SUKMA inilah stadium lah di Bukit Merbau. Yang lain-lain tu akuatik dan lain kecil lah. Jelas beliau, pembinaan kompleks sukan itu bakal menempatkan stadium utama, arena tertutup, stadium hoki, gelanggang lawn bowl, pusat skor serta lapang sasar menembak. Pengurusan sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi pencarian bakat baru dalam bidang sukan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kementeriannya sentiasa memastikan potensi dan bakat dimiliki pelajar dapat dioptimumkan. Jelasnya usaha itu termasuk menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan menerusi program pencarian bakat dalam bidang sukan. Dan kita tahu bahawa di bawah sana di peringkat sekolah banyak bakat-bakat mereka yang berkebolehan, namun begitu ianya tidak dioptimumkan potensi mereka. Oleh sebab itu kami di kementerian berusaha keras untuk memastikan supaya anak-anak kita ini bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam apa jua bidang yang mereka mempunyai kekuatan dapat kita optimumkan kekuatan mereka. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan penutup kejohanan bola tampar amatur Putrajaya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Precinct 16, -1 Putrajaya. Penyertaan golongan wanita dalam bidang ekonomi negara perlu terus diperkasa, termasuklah mereka yang sudah bergelar usahawan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, program Wanita Bangkit yang diperkenalkan kementeriannya antara platform bagi merealisasikan hasrat itu. Maksudnya bila kita nak memulakan sesuatu tu pasti ada banyak dugaan dan cabaran, tapi dengan semangat yang kental dapat berharungi bersama ya, dengan ada sokongan ilmu ya, support system yang baik, mereka ini pasti akan berjaya. Dan kita di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita ada grant permulaan sebanyak RM500 yang boleh kita bantu untuk mereka ini. Jadi walaupun siapa saja, yang penting jika ada kehendak, insya-Allah ianya akan berjaya. Prihatin dengan penderitaan seorang bekas tentera, Zakaria Ismail, yang sakit buah pinggang kronik dan mengalami masalah jantung, Perdana Menteri tampil menghulurkan bantuan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi setiausaha politiknya, Datuk Said Muhammad Nazmi Said Muhammad, menyalurkan bantuan kepada Zakaria di kediamannya di Miri, Sarawak. Zakaria yang bersara daripada perkhidmatan pada 2010 perlu menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu sejak Februari tahun ini. Ia menyebabkan kewangannya terbeban, berikutan perlu menggunakan khidmat e-hailing setiap kali ke tempat dialisis. Manakala isterinya Rahimah Ilyas pula mengalami masalah penglihatan akibat penyakit kencing manis dan memerlukan kos rawatan berjumlah RM1,300 setiap bulan. Zakaria juga perlu menanggung pengajian anak lelakinya di Universiti Malaysia Sabah dan seorang anak perempuan yang tinggal bersamanya. Selepas 4 hari berada di Kedah, konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 mula bergerak ke Perak. Konvoi berkonsepkan PAS Baton dengan membawa baton jalur gemilang itu diserahkan kepada Perak dalam satu majlis ringkas di Memorial Tragedi Kroh Betong di Pengkalan Hulu. Baton diserahkan Exco Kedah Datuk Romani Wan Salin kepada Ketua Penolong Pegawai Daerah Pengkalan Hulu, Safwan Saleh.
Itu hasrat kerajaan, kita nak supaya kempen Dialog Gemilang ni, ibarat Dialog Gemilang ni supaya timbul perasaan cinta pada negara. Cinta pada negara satu menjadi kewajipan kepada kita. Tambah saya menyerulah pada generasi muda ni supaya merdeka ni kita terima dengan penuh kehebatan. Turut hadir delegasi dari Selatan Thailand diketuai Datuk Bandar Betong Sagun Lek Lakul. Sukan Commonwealth Birmingham 2022, dua atlet terjun wanita negara melangkah ke pentas akhir acara 3 meter papan anjal selepas berjaya menghuni kelompok 12 terbaik pada aksi kelayakan hari ini. Dalam saingan tersebut, atlet terjun muda negara Nur Dabita Sabri berjaya mendapatkan tempat ke-6 selepas mengumpul 276.25 mata. Dabita dilihat melakukan terjunan yang kemas bagi memperolehkan keputusan terbaik buat negara. Turut mengikut jejak Dabita ke saingan final acara tersebut ialah rakan sepasukannya Ong Ker Ying yang menampakkan saingan kelayakan di tempat ke-10 selepas mencatat 257.70 mata. Saingan akhir dijadual berlangsung pada awal pagi esok. Ini pula perkembangan sukan sepak takraw tempatan. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Muhammad Sumali Redwan menyerahkan sepenuhnya kepada Majlis Sukan Negara MSN berhubung keputusan sama ada untuk merombak skuad kebangsaan atau sebaliknya. Bagaimanapun, beliau berharap agar MSN dapat berbincang terlebih dahulu dengan pihaknya sebelum keputusan dilaksanakan. Sukan kampung. Majlis melakukan ucapan. Tidak mengganggu, kena buat seawalnya sebab kita pun ada program. Kita ada program untuk ke arah sukan C pada tahun depan dan sukan Asia. Dan tentulah apa yang dibuat untuk hari ini, program rombakan yang baru ini akan mencerminkan kita punya penampilan pada sukan Asia dan sukan C pada tahun depan. Beliau kata demikian selepas Majlis Pelancaran Kejohanan Sepak Takraw Piala Tun Ali 2022 di Jalan Hang Tuah, Melaka. Sementara itu, sejumlah 17 pasukan termasuk dari Singapura bakal berentap dalam kejohanan sepak takraw Piala Tun Ali 2022 yang akan berlangsung pada 15 hingga 21 Ogos ini di Dewan Bola Keranjang MBMB Bukit Serendit, Melaka. Menurut Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan, saingan bakal berlangsung melibatkan dua kategori iaitu regu trio dan regu double. Majlis melakukan ucapan terima kasih. Ya, ini antara tujuan yang kita buat untuk mencari pelapis baru dan saya difahamkan ada beberapa negeri memang tunjukkan pemain sukma. Pemain yang bawah 20 tahun pun ada bersama dalam kejohanan ini. Bagus. Ini adalah satu program pembangunan yang kita buat melalui kejohanan ini. Saingan kuda lasak Piala Chancellor UPM, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM, Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman memaklumkan penganjuran kejohanan itu sejajar dengan kehendak universiti untuk sentiasa utuh dalam pelbagai bidang termasuk sukan. Jelas beliau, UPM juga telah menjalin kerjasama dengan Best Equestrian Club BEC bagi menganjurkan pertandingan tersebut yang mempertandingkan acara 40 km dan 80 km. Pertandingan sukan kuda lasak ataupun horse endurance merupakan salah satu sukan berkuda yang popular dalam pegiat industri berkuda di Malaysia. Dengan penubuhan kelab-kelab sukan dan penganjuran kejohanan sama ada di peringkat tempatan ataupun antarabangsa telah menyemarakkan lagi industri ini. Dan UPM tidak terkecuali terlibat dalam industri ini dan telah mula mengorak langkah pada tahun 1998 sebagai venue pertama bagi latihan persediaan peserta negara. Inter Club Football League ICFL akan menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Tigray Sporting Empire dalam usaha membangunkan bola sepak di peringkat akar umbi. Kerjasama strategik itu bakal membolehkan ICFL menggunakan segala kemudahan fasiliti di Tigray Arena bagi program akademinya yang melibatkan pemain berusia 10 hingga 16 tahun.
Menurut Presiden ICFL, Datuk Kamil Mokhtar, Akademi ICFL juga telah mencapai persetujuan untuk menjalinkan kerjasama dengan klub Liga Perdana Inggeris terkemuka. Jadi apabila mereka menjalani latihan insentif selama 10 minggu, kami akan memilih beberapa pemain, beberapa pelatih yang berkelayakan untuk kami bawa untuk menjalani latihan ke Manchester City ataupun Tottenham Hotspur. Ini masanya untuk bersinar bersatu dengan semangat kesukanan. Dibawakan dari Birmingham, England. Edisi ke-22 memburu kegemilangan dalam misi yang lebih jitu. Dalam 20 jenis sukan dengan 238 acara. Sepanjang 12 hari sambutan, setiap pencapaian, perkembangan dan segala yang berlaku dibawakan untuk anda hanya di saluran RTM. Raikan perpaduan dengan semangat kesukanan bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Reruai Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas antara jadi tumpuan pengunjung Maha 2022. Manakala tidaknya, di situ orang ramai berpeluang membeli bahagian ayam pada harga RM5 sebungkus yang biasanya dijual pada harga RM28. Menurut pengurusi ahli Jemaah Pengarah Nafas, Datuk Zamri Yaakob, barang basah itu boleh diperolehi pada waktu promosi. Turut mencuri tumpuan, pameran anak ayam berwarna-warni. Kalau nak boleh tengok tentang pertanian ni, datang ke Maha memang bermacam-macam. Semua ada. Semua sektor. Kita pula agensi pun banyak kementerian pertanian. Pengunjung turut berpeluang menang 50 gram bar emas menerusi peraduan jawab dan menang anjuran nafas. Nanas cobek dan nanas Crystal Honey, dua variti nanas baru diperkenal Lembaga Perindustrian Nanas pada Maha 2022. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawi Saleh berkata, kedua nanas ini mula ditanam di Kelantan dan Negeri Sembilan. Nanas cobek ini ataupun dan nanas Crystal Honey, dia termasuk dari kumpulan Queen. Nanas ini saya kira satu makanan yang sangat penting walaupun dia tidak termasuk dalam senarai food security. Kalaulah nanas ini ditanam dalam negara kita secara meluas, dia memberi jaminan pasaran. Bukan saja dalam negara. Sekarang ini saya difahamkan dalam negara kita pun belum lagi mencukupi bekalan nanas ini untuk dalam negara, apatah untuk kita ekspor ke luar negara. Pengenalan variti nanas berkenaan secara langsung membantu menyuntik pendapatan lebih 5,000 usahawan aktif dalam rantaian industri nanas. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin, selamat beristirahat dan salam keluarga Malaysia.